Datuk Mahfuz Umar, Ahli Parlimen Pokok Senang yang merupakan Naib Presiden Parti Amanah Negara. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mulia Saudara Pengerusi, bahagia sahabat saya berhormat Datuk Seri Salihuddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah, yang berhormat Datuk Wira Dr. Hatta selaku Setiausaha Agung Parti Amanah, Sazni Munir Ketua Pemuda Amanah, sahabat saya Saudara Datuk Kamal Hisham, orang peguam yang terkenal, rakan-rakan daripada Parti Pejuang, rakan-rakan daripada Parti Pejuang, daripada Johor, daripada Kampar Perak, dan tak lupa kepada tuan rumah, seisi keluarga, dan tak lupa kepada sahabat-sahabat lama saya, Imam Halili, dan juga rakan-rakan yang sama-sama meneruskan perjuangan untuk membina balik negara kita ini, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam majlis jamuan rakyat, dan di samping kita memberikan sedikit maklumat untuk dikongsi bersama bukan sahaja kepada masyarakat di dalam Dun Selim, tetapi saya percaya bahawa yang di luar daripada Dun Selim di seluruh pelosok negara kita juga mau mendengar maklumat-maklumat untuk dikongsi bersama, sebab semua orang resah gelisah sekarang ni. Apa nak jadi negara kita ini? Saya terkejut lah, saya duduk fikir-fikir tadi ni lah. Betul-betul lah P.Ramlee ni habaq lama orang. Negara kita ni betul-betul negara musang berjenggot. P.Ramlee bagi tahu lama orang. Tuan dengar dialog Saadiah dengan Mufti lah, janggut lah. Janggut ni kau ulama apa lah. Kanda-kanda, bolehkah Dinda nak tanya sedikit tentang undang-undang dalam ini negeri? Oh boleh, silakan Dinda, tanyalah. Bagaimana Kanda kalau seorang lelaki masuk ke dalam rumah seorang perempuan yang suaminya tidak ada di rumah? Oh, itu salah besar. Harakah kata tak kuarantin tu salah besar, berdosa. Jadi habis Kanda pun salah lah. Ya, salah je. Tapi undang-undang dalam ini negeri Kanda yang bikin. Jadi undang-undang dalam ni dia kata, apa peduli aku yang buat undang-undang? Aku yang buat undang-undang, tak kiri ke siapa ke, apa peduli? Sebab itu Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS, Menteri Mewah, dia nak tukar dulu ni, saya ni nak tukar kementerian itu kepada nama Mewah. Tahu-tahu orang habaq kata mewah ni makna je apa, tak cerdik kan? Tak cerdik, jadi dia pun tukar. Tak mahu orang kata dia pula menteri mewah kan? Tapi saya nak kata macam dia, idea dia nak kata mewah. Jadi Tuan Ibrahim kata tak perlulah nak jadi isu tak kuarantin ni. Tak, ni menteri ni tuan-tuan, menteri walaupun dia tak jaga hal ehwal agama, tapi menteri, dua-dua orang menteri ni reti agama, reti ayat Quran, reti hadis Nabi. Menteri di Ghana, di island tu haram sepatah ayat Quran, alif bata pun tak tahu. Haram sepatah alif bata, jangan kata tak baca Fatihah, alif bata pun dia tak tahu apa dia alif bata. Tapi oleh kerana dia langgar, dia didapati melanggar SOP yang berkaitan dengan COVID ni, apa dia buat? Dia bukan bagi balik, dia bukan pulangkan gaji 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tak. Dia pulang balik jawatan itu kepada yang berhak. Dia letak jawatan. Ni kapiak bukan tahu ayat Quran. Kapiak tak tahu buat ayat Quran. Ghana, Ireland, lagi negara mana lagi? Menteri-menteri New Zealand, dia pun bukan roti ayat Quran. Haram sebatah habuk pun tak tahu. Yang ni dia bukan haram sebatah habuk, tak tahu. Duk bagi kuliah merata. Bagi kuliah merata ni ustaz-ustaz ni. Tak kiri ke? Tuan Ibrahim ke?
Takiri tu ni tuan-tuan kata, apa ni takiri ni? Sebarang takir. Dia tu orang sebarang takir. Jadi dia gelak nama dia Khairuddin At-Takiri. Khairuddin daripada sebarang takir. Jadi bunyi Arab. Diarabkan. Nah, saya nak ajak ni pada ahli-ahli PAS, kepada masyarakat, kepada golongan agama, dalam negara kita, mufti, pegawai agama, para imam. Takkanlah kita nak biarkan golongan seperti ini, menteri seperti ini mencemar nama baik golongan agama. Bagi saya, perbuatan di golongan agama, kenyataan Takiri, kenyataan Tuan Ibrahim ni mencemar nama baik agama, mencemar nama baik institusi golongan agama. Apa? Institusi ulama. Memalukan. Cerdik Piramli ni beritahu rupanya selepas berapa puluh tahun menggamak Musa berjanggut tu, ada lagi Musa berjanggut musim ni. Ada lagi Musa berjanggut jadi menteri. Dulu Musa berjanggut jadi apa? Dia mufti apa? Atau mufti ya? Qadhi ya? Qadhi nikah kahwin. Qadhi nikah kahwin. Yang ni jadi menteri. Jadi menteri. Mereka mempermainkan Quran, mempermainkan hadis Nabi. Tak, saya cukup kecewa bila Tuan Ibrahim kata tak sepatut jadi isu, bukan ada lahir kluster Khairuddin. Bukan soal ada kluster tak ada kluster. Bukan soal. Ini soal kepatuhan. Masa dia langgar tu, dia tahu ke kata dia tak ada apa? Dia pun tak tahu tak? Sebab bila dibuat ujian, tak ada, okey, negatif. Maknanya patutnya kena balik dalam tempoh 14 hari. Lepas tu dalam tempoh hari yang ke-13, kalau tak silap tu, hari ke-13 baru buat ujian. Barulah dia tahu kata dia okey. Saya dipahamkan hampir 10 program dia hadir dalam tempoh daripada dia balik. Antaranya apa dia? Hadir Parlimen 13 pasal nak mengundi, nak buang speaker. Nak buang speaker tu dia hadir. Kita pun tak tahu masa tu, kita bukan tahu lagi kata dia balik daripada Turki. Masa tu siapa boleh mengesahkan bahawa dia tidak positif? Maknanya negatif. Maknanya siapa boleh mengesah? Tak. Apa jadi kalau pada waktu itu tiba-tiba benda tu ada kat dia, keluar pada waktu itu benda yang virus tu, habis satu parlimen. Dia pergi ke program-program di Terengganu, dia pergi ke program-program di lain tempat. Saya dipahamkan hampir 10 program dia hadir. Apa yang jadi? Kalau pada kehadiran program tersebut dia membawa virus. Sebab masa dia pergi tu belum dikonfirm oleh doktor yang kata dia betul-betul negatif. Tak ada. Ini bukan soal nak jadi isu, bukan soal kluster. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita melihat keadaan negara kita ni, betul-betul kita berhadapan dengan kepimpinan yang hipokrit politik. Kemunafikan politik. Berlagak sebagai seorang alim, bercakap dengan ayat Quran, berhujah dengan hadis Nabi, nak meyakinkan masyarakat. Kononnya tidakkan mereka itu betul untuk tebuk atap, untuk rampas kuasa. Tetapi hakikatnya mereka cuba untuk memperhalalkan apa yang mereka lakukan. Sebab itu rakyat di Don Slim ni seharusnya mewakili rakyat Malaysia. Seperti mana disebut oleh Syazli tadi bawah, nak mewakili rakyat Malaysia untuk beri isyarat yang jelas bahawa kerajaan yang sebegini tidak diterima oleh
masyarakat dan rakyat seluruh Malaysia. Sebab pengundi-pengundi di Dun Slim ini adalah wakil kepada, bukan pengundi, tapi wakil kepada seluruh rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia yang tak jadi pengundi lagi pun tak mau. Masa depan negara mereka akan tergadai. Masa depan negara Malaysia ini akan dikorbankan dan dirosakkan oleh apa? Oleh pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Rosak, tuan-tuan. Tak, yang kita heran ya, 7 hari bulan, 21 hari bulan, 21 atau 22, kementerian kata akan disiasat, akan disiasat kes Khairuddin Takiri yang dikatakan melanggar SOP, tak kuarantin ni, akan disiasat. Tiba-tiba keluar kenyataan kata dia dah bayar compound pada 7 Ogos. Pelik tuan-tuan. Ni pun satu lagi, macam zaman Sami Bello. Tubuh pos Malaysia, pos laju. Hari ini pos, semalam surah sampai. Hari ini pos, semalam surah sampai. Yang ni pun macam tu lah. Hari ini nak siasat, 7 hari bulan, dia bayar dah. Kita pun jadi heran. Tapi tak apalah. Isunya tuan-tuan ialah, pertama sekali, kalau di compound pada waktu itu 1,000. Padahal saya diberitahu bahawa 10, hampir 10 program, maknanya 10 kali, paling kurang 10 kali kesalahan. Dia macam saman trafik. Saman trafik ni, sekali kita buat salah, dia buat surat saman, ditawarkan kita untuk bayar compound. Lepas tu kita jalan lagi, kita buat pula salah lagi, satu lagi saman, kena bayar compound. Kalau tak mau pergi mahkamah, bayar compound. Contoh kata. Tiba-tiba dia ni hampir 10 program, bermakna bahawa dalam tempoh yang dia sepatut duduk berkurung dalam rumah, dia keluar ke program-program, bermakna bahawa paling kurang 10 kali. Paling kurang 10 kali kesalahan. Tiba-tiba 1,000 saja. Sebab satu kesalahan paling kurang ialah 1,000 untuk compound. Tapi seperti yang telah pun semua orang maklum bahawa Menteri Pertahanan yang merupakan Menteri Kanan yang berkaitan dengan COVID ini mengeluarkan kenyataan bermula April tak ada lagi compound. Bermula daripada April tak ada lagi compound, salah, langgar SOP, terus saman ke mahkamah. Tak ada lagi compound. Jadi pasal apa? Takiri hanya di compound 1,000. Padahal 10, paling kurang 10 kali kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, pasal apa? Bertentangan dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri yang mengatakan bahawa selepas April tak ada lagi compound, terus ke mahkamah. Mahkamah ni dia punya hukuman paling kurang 2,000 kalau tak silap saya, paling kurang 2,000 dia punya kesalahan kali pertama. Kalau kali kedua, kali ketiga berulang-ulang, maknanya dia lain. Ini yang berlaku. Tetapi tidak berlaku kepada Takiri, berlaku kepada toke nasi kandang di Hosba, kluster Siva Gangga. Tiba-tiba mari kepada Takiri, jadi Siva Nganga. Jadi Siva Nganga, bukan Siva Gangga. Dia Nganga. Itu dia kata tak apa, saya bagi balik gaji 4 bulan. Nak beli kita ni, nak beli emosi kemarahan rakyat ni hanya dengan gaji 4 bulan. Nak beli kerisauan kita tentang keselamatan kita akibat dia langgar perintah COVID-19, perintah kuarantin. Ini nyawa ni. Ini suatu
sesuatu yang tak seharusnya berlaku dalam negara kita. Saya tak tahulah sama ada Perdana Menteri masih nak kekalkan Takiri ini sebagai seorang menteri. Saya bukan soal dengki kerana dia jadi menteri, tak. Ini soal imej negara kita. Dunia gelap, dunia ketawa. Integriti, keamanan, kejujuran. Orang gelap. Malam ni sekejap lagi kita habis lagi, kita buat gelak berjamaah. Kita gelak berjamaah malam ni. Memalukan. Bagi saya bawa memalukan. Tak, dia minta maaf. Ya tak apalah, dia minta maaf. Semua orang minta maaf. Haji Saleh, apa nama, Khosbah tu, dia meminta maaf. Makcik apa tu seorang tu, yang kena sampai 8,000, Haji Saleh 12,000, 5 bulan. Makcik tu 1 hari penjara, 8,000 ringgit. Dia pun minta maaf, dia mengaku salah, dia mengaku salah, dia mengaku salah. Di mahkamah, dia mengaku salah. Okey, Takiri nak mengaku salah, nak minta maaf. Okey, mengaku salah di mahkamah. Setuju tak? Oh, di mahkamah. Bukan sekadar, oh saya minta maaf lah. Sebelum tu tak nak minta maaf. Tunggu Kementerian Kesihatan punya kenyataan. Dia kata tunggu kenyataan daripada Kementerian Kesihatan. Orang minta komen, dia kata tunggu Kementerian Kesihatan sebelum itu. Jadi inilah dia. Kepada ahli-ahli PAS, saya haraplah supaya janganlah jadi beku pemikiran sehingga nak mempertahankan perkara yang sangat memalukan nama baik Islam yang menjadi asas dasar perjuangan yang diperjuangkan oleh PAS. Ada keluar dalam media sosial ni, pertahan tindakan Takiri ni. Macam mana Tuan Ibrahim pertahan? Ini memalukan. Menteri Kanan yang pertama, yang juga Menteri MITI, dia buat kenyataan bahawa kerajaan PH gagal menguruskan COVID-19. Antaranya gagal tu, gagal antaranya kata Azmin, gagal kerana mengurus COVID-19. Kan? Siapa gagal sekarang ni? Siapa gagal? Menteri tak patuh kepada SOP yang dibuat oleh kerajaan, yang dibuat oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Yang dia juga, Azmin juga merupakan anggota kepada Majlis Keselamatan Negara. Tiba-tiba dia kata bahawa kerajaan PH yang dia duduk di dalamnya, satu ketika dulu dia bersama dalam kerajaan PH, dia kata kerajaan PH gagal menguruskan masalah COVID. Padahal yang ternyata Menteri Perikatan Nasional, Menteri daripada PAS yang melanggar SOP yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Tadi saya dengar kenyataan media yang dibuat dalam oleh Kementerian Kesihatan. Mereka memberikan cadangan kepada MKN untuk melanjutkan PKPP. Saya bersetuju. Saya bersetuju untuk dilanjutkan. Tetapi saya persoal, bila dilanjutkan nanti, apa akan jadi antara ni, tak depan, tak depan. Dia berlawan. Ni. Dia humming, dia tak depan. Boleh. Saya bersetuju untuk dilanjutkan PKPP. Saya bersetuju cadangan Kementerian Kesihatan. Tapi soalannya ialah, apakah nanti dari segi penguatkuasaannya,
seperti mana apa yang berlaku penguasaannya, apakah akan berlaku unsur antara dua darajat, antara Eskadarisman dengan P. Ramlee? Adakah mamak nasi kandang kena? Adakah nanti penjual kuih kedai apa, nasi lemak Manadan, mana ada tokai daerah sini, ada. Takkan yang jual nasi lemak Manadan kena, tapi menteri tak kena? Ini persoalan penguatkuasaan. Saya dari segi prinsipnya saya bersetuju, sebab WHO mengatakan, dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan, mengatakan WHO berpendapat bahawa COVID ini akan memakan masa 2 tahun. 2 tahun. Jadi sudah tentu PKPP ini perlu untuk memastikan kita ini hidup dalam norma baru, bukan isteri baru nama Norma. Itu jangan salah faham tu. Nanti ada pula kata, ada isteri baru nama Norma kah? Ada. Norma baru, kehidupan di luar daripada kebiasaan lama, di luar daripada kebiasaan lama. Kebiasaan lama bersalam pakai, apa dengar? Kebiasaan baru suar penumbuk. Kalau dulu suar penumbuk, dia buat penendang balik dah. Sekarang ni salam penumbuk. Tu imam pun salam penumbuk. Norma baru, orang kata norma baru. Saya pun tak tahu main mana. Bersalam pakai penumbuk ni. Satu kaedah. Padahal cukuplah takat di dada ni, tak payahlah suar penumbuk. Nanti silap hari bulan orang tak faham. Suar penumbuk, dia sinting kain dia buat penendang lah. Kata hang korang ajak hang buat penumbuk aku. Jadi bagi saya bahawa saya tidak ada masalah untuk nak dilanjutkan PKPP. Tidak ada masalah. Tetapi persoalannya nanti ialah bagaimana dengan penguasaan. Sebab itu kita boleh bersetuju untuk lanjut PKPP ni, tapi dengan syarat beberapa orang menteri ni mesti dilucutkan. Kalau nak suruh rakyat taat, ya semua kita kena taat, semua kita kena patuh, semua kita kena ikut SOP. Tapi beberapa orang menteri yang melanggar, yang jelas melanggar SOP, yang jelas menganggap bahawa tak penting, tidak ada isu seperti mana disebut di Tuan Ibrahim, orang seperti ini mesti disingkir daripada jawatan menteri. Kalau dia tak mau letak jawatan macam mana menteri Ghana, menteri New Zealand, menteri di Ireland yang tak tahu ayat Quran sepatah habuk pun, Tan Sri Muhyiddin, kalau dia betul-betul nak selamatkan rakyat Malaysia, dia kena pecat menteri-menteri ini. Setuju? Dia kena pecat. Sebab kita tak mau musang berjanggut jadi menteri. Undang-undang ini ada yang bikin, kanda yang bikin. Kita tak mau mereka ini terus menjadi menteri untuk duduk dalam kerajaan. Jadi mari sama-sama kita bekerja kuat, insya-Allah, untuk menggerakkan satu kesedaran di kalangan masyarakat, pengundi-pengundi, dan pengundi-pengundi ini saya mengharapkan mengambil tanggungjawab mewakili bukan sahaja pengundi, tetapi mewakili rakyat Malaysia. Bukan mewakili pengundi yang ada dalam senarai daftar pemilih di seluruh negara Malaysia, tetapi mewakili seluruh rakyat Malaysia untuk memastikan supaya calon Barisan Nasional ini ditolak pada pilihan raya, kerana kita seperti mana disebut tadi bawah menolak kerajaan musang berjanggut. Kerajaan antara dua darjat. Jadi saya rasa itulah sahaja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mari akhir sekali jamaah bahawa negara kita diperintah oleh musang berjanggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.